Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, video seram kita kali ni. Tak tahulah seram ke idok, tapi kita layan je lah kan. Ya kan hiburan. Pelik jugalah kan cerita hantu dijadikan hiburan. Kena banyak melawak ni, nanti kena marah pula. Okey, kisah kita pada kali ni, rasanya dah lama dah saya tak ceritakan kisah-kisah seram yang pernah berlaku dekat asrama ke, dekat IPTA ke, IPTS ke kan. Jadi kisah kali ni berlaku di IPTA yang ada di Perak. Ceng. Dia bagi tajuk, Anis ke tu ada bayang-bayang dalam bilik. Kita dekat sikit, baru best. Itulah, Syahung tu nak main-main. So das dia, jom kita mula. Jadi kita bagi nama samaran dia ni sebagai Afia. Afia ni merupakan seorang penuntut ataupun pelajar di IPTA yang ada di Perak. Okey, pada pertengahan semester, Afia dan juga roommate dia ambil peluang ni untuk balik ke kampung. Katanya pada masa tu dia orang cuti 5 hari. So sempatlah nak balik kampung, nak lepaskan rindu dulu kan. Lepas dah balik kampung tu, selama 5 hari duduk kat kampung, dah tu dia pun balik ke kolej balik. Masa tu dia naik bas dalam pukul 10.30 malam. Dan kalau ikut perkiraan, dia akan sampai dekat kolej dia tu pada waktu subuh. Masa on the way untuk balik ke kolej tu, dia ada call kawan dia, dia ada call roommate dia, namanya Anis. Dia call, lepas tu dia tanya lah kan, Anis, kau sampai jam berapa? Jadi Anis tadi pun jawab lah, kata dia akan sampai awal pagi esok. Hari pertama dia sampai dekat kolej tu, macam biasa dia teruskan aktiviti harian dia. Masa tu Anis tak ada lagi lah dekat bilik, tapi dia tak kisah pun. Sebab sampai je dekat bilik dekat kolej tu, dia agak sibuk dengan aktiviti persatuan dan juga aktiviti kolej. Jadi hari tu satu hari dia memang sibuk sampai ke tengah malam. Dalam jam 11 malam, masa tu dia dah rasa kepenatan dah kan. Jadi dia pun pergi tutup semua suis lampu dan dia tidur. Dalam masa yang sama, dia buka sedikit langsir dan lampu jalan yang dekat luar tu macam masuklah sikit dalam bilik dia ni. So semua lampu yang ada dalam bilik dia tutup. Kedudukan katil diorang pula menghadap pintu dan bahagian lokernya tu ada dekat kepala katil. Jadi pada malam tu dia ada bunyi pintu dibuka dan juga bunyi beg diseret masuk ke dalam bilik. Bila dengar bunyi tadi, dia dah rasa tak larat sangat nak bangun. Jadi dia tak buka pun mata dia untuk tengok ke arah Anis tu kan. Dan dalam hati dia ni, dia cuma fikir, oh ni Anis lah ni, baru sampai. Sorry lah Anis, aku ngantuk sangat ni. Kau buat je lah apa yang patut. Dah, dia pun terus tidur balik kan. Tak lama lepas tu, dia bunyi pintu loker dibuka. Kreok, macam tu. Betul ke bunyi loker macam tu? Masa tu, dia pun mengiring ke kiri dan dia menghadap dekat arah katil Anis ni. Dah tu dia angkat sikit kepala mendongak macam tu dan dia pandang ke arah Anis. Masa tu, dia nampak Anis ni dalam keadaan membongkok. Seolah-olah macam Anis tengah kemas dia punya loker. Jadi masa tu, Afia tadi pun tegurlah Anis kan. Dia cakap, Anis, dah balik ke? Bukalah lampu. Tak nampak nanti Anis nak mengemas. Anis tadi, dia cuma reply singkat je. Dia cakap, dah balik. Esok paginya tu, Afia tadi bangun untuk solat subuh. Masa tu, dia tengok katil Anis kosong. Beg Anis pun tak ada tau. Masa tu dia pelik lah. Mana pula Anis ni pergi? Keluar bilik kawan ke? Awal betul dia keluar. So Afia tadi dia keluar bilik dia dan dia tanya housemate yang lain. Anis dah balik kan? Dia pergi mana? Dan housemate dia cakap apa? Mana ada? Anis tak balik lagi lah. Afia, dia memang bertegas lah. Sebab semalam dia dah tegur dah Anis tu kan. Dia cakap memang betul lah Anis dah balik. Tapi housemate dia yang lain semuanya menyangkal. Katanya bergaduh juga diorang kat situ. Yang seorang cakap dah balik, yang seorang lagi cakap belum balik. Dah tu dia pun telefon lah Anis ni. Dia call Anis, dia cakap macam ni, Anis, awak pergi mana? Awalnya awak keluar bilik. Dan nak tahu apa Anis jawab, tak adalah, Anis tak jadi balik semalam. Kereta abah rosak. Jadi hari ni lah Anis balik. Tengah tunggu kereta abang Anis datang hantar. Kenapa? Ditanya. Masa tu lah Afia tadi tiba-tiba je rasa seram sejuk. Barulah masa tu dia terfikir, patutlah semalam Anis tu tak buka lampu. Dan dia sendiri pun
tak nampak yang kata itu betul-betul Anis. Sebab cahaya yang ada pun daripada lampu jalan je. Dan sosok tubuh yang dia nampak tu tetap juga gelap hitam legam. Cuma difikir balik, daripada suara yang dia dengar semalam, itu memang suara Anis. Jadi pada tengah hari tu, Anis sampai dekat bilik dia. So dia pun ceritalah apa yang berlaku pada diri dia, yang kata dia ternampak Anis tu. Semuanya dia cerita ke Anis. Katanya malam tu dia tidur dekat ruang tamu dengan lampu yang terbuka. Takut punya pasal kan. Okey, ada cerita yang nombor 2. Kisah ni disenkan daripada orang lain yang kita akan bagi nama gelaran dia sebagai Suraya. Masa tu umur dia 7 tahun dan ada satu peristiwa yang dia tak boleh nak lupakan. Waktu tu arwah nenek dia masih lagi ada. Dulu masa kecil-kecil dia memang tak ada kawan. Sebab katanya rumah kawan dia tu agak jauh daripada rumah dia. Jadi untuk mengisi masa lapang dia, kan masa tu kecil lagi kan, selalu main-main, dia selalu main dekat belakang rumah nenek dia. Sebenarnya itu bukan kali pertama dia main dekat belakang rumah. Sebelum-sebelum ni pun memang itulah tempat yang selalu dia main. Sampailah hari satu hari ni, masa tu dia tengah main dekat belakang rumah dengan garuk sampah tu. Dan jam pada masa tu lebih kurang dalam pukul 5.30 ke 6 petang. Dia pun macam biasalah main sorang-sorang dengan garuk sampah tu. Jadi dekat rumah dia ni ada satu tandas yang ada dekat luar rumah. Dan masa dia tengah main-main tu, dia terpandang dekat pintu tandas. Dekat pintu tandas tu pula, dia boleh nampak bayang-bayang dia tau. Dan katanya tak tahu kenapa, dia boleh tertarik untuk pergi ke arah tandas tu. Jadi masa dia duduk dekat pintu tandas tadi, dia nampak bayang dia kan. Dalam masa yang sama, dia pegang garuk sampah tadi. Dan dia pun angkatlah garuk sampah macam tu, nak pergi ke arah pintu tandas tu kan. Tapi yang peliknya, bayang-bayang yang ada dekat pintu tadi tak bergerak tau, kaku dekat situ. Jadi sebab dia budak lagi masa tu, so macam lambatlah sikit dia nak proses ni apa yang sedang berlaku kan. Dia tengok je ke arah pintu tu, dia fikir, sepatutnya bayang-bayang ni ikutlah dia kan. Kalau dia buat macam gini, kan bayang-bayangnya tu pun akan naik macam gini juga. Tapi bayang-bayang tu tak bergerak tau. So dia pun nak try lah sekali lagi. Betul ke apa yang dia nampak tu kan? Jadi dia angkat balik garuk sampah tadi, pergi ke arah pintu tu seolah-olah macam nak cangkar pintu tu kan. Dan tiba-tiba bayang yang ada dalam pintu tu dia bergerak tau. Tapi pergerakan dia tu tak sama dengan pergerakan yang Suraya ni buat. Bayang dalam pintu tu, dia angkat tangan dia sebelah kiri seolah-olah macam orang yang nak berikrar tu. Kan pelik kan? Suraya angkat yang tangan kanan, tapi bayang-bayang tu angkat tangan yang berlainan. Dah lepas dia nampak bayang-bayang tadi respon dekat dia macam gitu, terus dia lari dia masuk dalam rumah. Sebab dia fikir tak logik yang bayang-bayang tu bergerak bertentangan daripada dia. So time tu dia rasalah seram juga. Tapi cuma seminggu je lah. Minggu depannya tu teruskan bermain dekat tempat yang sama. Okey, kisah yang ketiga, kisah yang lain pula. Nama yang dia bagi nama samaran dekat sini adalah Rita. Kisah ni bermula masa dia tinggal dekat rumah nenek dia. Rumah nenek dia tu 2 tingkat. Dan sebelah atas tu ada 2 bilik je. Jadi sebelum dia kena usik tu, mak dia, adik-beradik dia, sepupu dia pun dah pernah kena usik. Bilik nenek dia sebenarnya dekat sebelah atas, tapi nenek dia dah tak gunalah bilik tu. Yalah sebab orang tua kan, sakit lutut lah apalah, nak kena panjat tangga tu. Jadi biasanya nenek dia akan tidur sebelah bawah. Adik lelaki dia pernah kena tau. Dia pergi tidur dalam bilik nenek dia yang kat sebelah atas tu kan. Dan masa dia tengah tidur tu, dia rasa seolah-olah ada seseorang yang tengah tidur dekat sebelah dia. Dia pun palinglah badan dia ke arah orang yang tengah tidur dekat sebelah dia tu kan. Masa dia palingkan muka tu, dia tengok orang tu adalah mak dia. Tapi mak dia tu membelakangi dia. So dia pun teruskan tidur sebab dia fikir itu adalah mak dia. Sebenarnya mak dia ada tengah tidur dekat bawah sana. Pernah juga adik-beradik dia yang lain ternampak ada seorang perempuan yang berdiri dekat depan cermin. Dan bentuk badan perempuan tu sama sebiji macam mak dia. Benda ni juga selalu berlaku pada tengah malam. Okey, yang Rita ni kena pula, ada satu malam tu dia nak tidur dekat tingkat atas. Tapi dia bukan tidur dekat bilik nenek dia tu, dia tidur dekat bilik yang satu lagi. Kan ada 2 bilik je kan sebelah atas tu. Katanya tak tahu kenapa pada malam tu
dia boleh pergi tutup pintu, lepas tu tutup lampu. Biasanya kalau dia nak tidur dalam bilik tu, dia tak tutup pintu. Sebab yelah cahaya daripada luar tu boleh masuk ke dalam kan. Jadi pada tengah malam tu, tiba-tiba je dia boleh tersedar tau. Dia terbangun dan dia tengok ke arah hujung kaki dia, ada seorang perempuan yang berbaju putih dan berambut panjang. Katanya benda tu hanya duduk sambil pandang ke arah dia dengan mukanya yang putih melepak dan juga biji matanya ni besar. Dan benda tu dia pandang ke arah Rita ni seolah-olah macam pandangan yang marah sangat. Dalam masa yang sama, dia tak boleh bergerak tau. Tapi dia pandang je ke arah makhluk tu dan otak dia ni likat je berfikir, siapa perempuan ni? Katanya tak tahu berapa lama dia menatap, saling-saling menatap tu sampaikan dia tertidur. Hebat jugalah dia. Berpandangan mata macam tu pun sampai tertidur. Katanya esok pagi tu dia tak boleh nak bangun sebab pinggang sebelah kanan dia ni sakit sangat. Dah tu dia panggil mak dia terus bawa dia pergi hospital. Masa tu dia kena tahan 3 hari dengan doktor, 3 hari duduk kat hospital tu. Cuma bila dicek, doktor tak dapat kesan apa penyakitnya Rita ni. Katanya macam-macam jugalah yang doktor buat ujian semua kan. Tapi keputusannya sama juga. Dia tak ada apa-apa masalah kesihatan pun. Jadi balik daripada hospital tu, dia mula sakit 1 minggu. Dan start daripada situlah dia mula sakit-sakit sampaikan 2 tahun lebih. Maksudnya sakit tu macam on off macam tu lah. Dah tu sebab sakit tadi pergi hospital pun macam tak ada apa-apa kan. Dia pun cubalah perubatan Islam. Katanya merata jugalah dia pergi berubat tapi tak juga sihat. Dan sebenarnya beberapa bulan sebelum dia terkena gangguan tu, dia selalu dengar atap rumah dia orang tu seolah-olah macam dibaling batu. Masa dia dengar orang baling batu tadi, dia pergi tegur. Dia cakap, siapalah nak main baling-baling batu masa-masa ni? Dalam masa yang sama, tiap-tiap malam dia akan mimpi ada ular hitam, lepas tu mimpi kena tikam. Dia cakap orang-orang tua kata itu adalah petanda-petanda sihir. Wallahualam. The end. Okay, saya rasa sampai di sini untuk video kali ini. Saya harap korang terhibur. Terhibur dalam kata menakutkan tu taklah takut sangat kan. Okey lah, macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.